Uh, pada petang ini saya kira dalam membahaskan rang undang-undang berhubung GST, kita perlu meneliti jaminan yang telah diberikan oleh kerajaan. Apakah asas untuk pelaksanaan GST ini? Kita telah mendengar penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri bahawa salah satu sebab pelaksanaan GST adalah untuk menjana pendapatan negara. Dan dijangkakan dengan pelaksanaan GST pada April 2015, pertambahan sebanyak 3 bilion ringgit akan dipungut oleh kerajaan. Kita harus akui bahawa fenomena ekonomi global pada hari ini menuntut kita untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru. Dan tidak mungkin negara kita terus bergantung kepada pendapatan sumber petroleum dan gas yang menyumbang di antara 35 hingga 40% daripada hasil negara. Dalam perbahasan petang ini juga kita harus akui bahawa sekitar 10% sahaja daripada working population di Malaysia yang membayar cukai. Dan inilah kesan terhadap sistem percukaian di negara kita yang mengakibatkan tax base yang dilaksanakan pada hari ini agak narrow ataupun sempit. Saya ingin mencadangkan bahawa satu reformasi secara menyeluruh yang bersifat broad base dan komprehensif dan lebih efisien bagi menggantikan SST yang menyumbang kira-kira 7% daripada pendapatan negara. Kita telah mendengar beberapa saranan yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, khususnya daripada Pakatan Rakyat yang mencadangkan pelaksanaan capital gain tax ataupun windfall tax yang sebenarnya ada tetapi perlaksanaannya itu agak tempang dan tidak menyeluruh. Saya ingin tambah kepada perbahasan sebelum ini supaya kerajaan meneliti semula pelaksanaan cukai korporat, termasuk kelulusan kerajaan untuk pengecualian cukai kepada syarikat-syarikat berstatus di TRX, iaitu Tun Razak Exchange. Kita telah mendengar bahawa kerajaan memberi pengecualian 10% cukai pendapatan kepada TRX, pengecualian duty stamp berstatus TRX Maki, serta pengecualian cukai bagi pemaju hartanah. Bagi saya, ini adalah satu perkara yang tidak rasional. Sebagai contoh, kerajaan juga telah berjanji untuk menganugerahkan 100% pengecualian cukai kepada mana-mana bank yang relocate ibu pejabatnya kepada TRX. CIMB, Maybank ataupun RHB. Mengapa perlu bank-bank ini diberikan tax insentif ataupun pengecualian yang cukup besar dalam keadaan mereka telah pun ada ibu pejabat masing-masing di sekitar Kuala Lumpur. Dengan pengalihan dan pemindahan hanya 500 meter ke dalam TRX, mereka mendapat 100% pengecualian cukai. Yang berhormat Tuan Speaker, saya ingin memberi contoh. Pada tahun 2013, CIMB membayar income tax atau cukai pendapatan sebanyak 1.24 bilion ringgit. Maybank 1.2 bilion ringgit. Dan RHB 0.6 bilion ringgit. Maka pada averagenya, pada pendapatan kasar untuk sumber pendapatan negara, setahun berjumlah hampir 3 bilion ringgit. Dengan pengecualian cukai yang diberikan kepada bank-bank ini yang memindahkan ibu pejabat mereka ke dalam TRX, ini bermakna kerajaan telah hilang pendapatan, sumber pendapatan berjumlah 3 bilion ringgit. Mengapa ini dilakukan oleh kerajaan? Mengapa mereka yang berpindah ke dalam TRX, Tun Razak Exchange ini mendapat tax relief yang begitu mewah? Sedangkan GST ini hendak dibebankan ke atas rakyat biasa, petani miskin, pemandu teksi, guru, penjawat awam. Ini bermakna kerajaan mendahulukan rakyat
dalam konteks membebankan mereka dengan sistem pencukaian yang berat yang dinamakan GST, tetapi memberi peluang yang begitu luas kepada tauke-tauke dan kroni-kroni UMNO dan Barisan Nasional dengan pengecualian yang begitu besar. Ya, saya telah nyatakan tadi, dengan pelaksanaan pengecualian cukai kepada mereka yang berpindah ke dalam TRX ini, kerajaan sudah hilang 3.1 bilion ringgit setahun. Apakah ini diterima oleh Yang Berhormat Rompin? Orang Rompin kena bayar cukai. Orang Rompin dibebankan, peneroka Felda dibebankan dengan cukai. Tetapi tauke-tauke pemilik bank yang besar boleh terlepas daripada membayar cukai. Inilah dasar UMNO, rakyat didahulukan dan toke-toke diangkat menjadi kroni mereka. Saya juga ingin dengar dulu. Kalau nak bahas boleh bangkit. Baling jaga-jaga baru ni 40,000 orang sudah berhimpun di Baling. Gombak lumut bangun ya. Ya? Ya. Yang Berhormat Gombak, sebelum ni tahu tak Gombak kerajaan mengenakan cukai kepada harta pesaka? Apakah Gombak bersetuju sekiranya kerajaan memperkenalkan balik cukai tersebut untuk pemindahan harta pesaka yang bernilai lebih daripada 10 juta? Terima kasih. Terima kasih Lumut. Saya telah menegaskan tadi, sistem percukaian ini harus dikaji secara totality, secara menyeluruh. Apa yang dilakukan sekarang hanya menumpu kepada persoalan goods and services, ya, barangan dan perkhidmatan. Sedangkan sistem percukaian terhadap tokoh-tokoh korporat, kroni-kroni UMNO dan Barisan Nasional langsung tidak dipedulikan. Yang ada harta pesaka ni kroni UMNO. Orang kampung mana ada harta pesaka? Ya. Jadi sebab itu saya mencadangkan supaya satu tax reform yang menyeluruh dibentangkan di dalam Dewan Rakyat ini. Yang keduanya, saya juga ingin membangkitkan soal investment tax allowance ataupun ITA ini, Datuk Yang di-Pertua. MIDA memperuntukkan pengecualian cukai 60% ke atas apa-apa perbelanjaan modal dibuat oleh syarikat yang layak, yang biasanya diberikan kepada syarikat-syarikat matang untuk membeli mesin dan membuat pelaburan lain. Persoalan saya ialah, cukai ITA ini ataupun investment tax allowance ini yang diberikan oleh MIDA sebanyak 60% kepada syarikat-syarikat matang ialah pada peringkat awal dulu yang terlibat dalam sektor perladangan contohnya, yang bertujuan untuk membeli mesin-mesin yang besar pada awal tahun 80-an dan 90-an. Tetapi sekarang syarikat-syarikat ini telah mengaut keuntungan beratus juta, berbilion ringgit. Mengapa ITA ini masih terus dilaksanakan untuk memberi pelepasan cukai kepada syarikat-syarikat yang sudah matang dalam industri pertanian dengan insentif sebanyak 60%? Kalau perkara ini dapat diteliti semula, maka sudah tentulah pendapatan kerajaan boleh ditingkatkan tanpa perlu membebankan rakyat biasa di Parit Sulong, di Lenggong dan di Rompin. Gombak, kita ada pelawat yang lama. Petang ini kita nak tengok sama ada wakil rakyat UMNO membela rakyat atau membela kroni. Gombak, kita tengok. ada pelawat Gombak. Akhirnya, Yang Hormat Gombak, speaker bercakap. Ada pelawat datang, berhenti sekejap, ada pelawat datang. Pelawat, okey. Dia nak dengar saya. Ada Yang Berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa kita di Dewan Yang Mulia ini, bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini, delegasi dari Australia yang diketuai oleh Honorable Bruce Scott, Deputy Speaker of the House of Representatives, serta 6 orang delegasi. Kepada Honorable Bruce Scott dan delegasi, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran ke Dewan Yang Mulia ini. Ya, teruskan. Gombak, Rompin bangun yang Saya calon presiden. Penjelasan sikit kalau boleh. Tidak. Bagilah. Tadi Gombak rujuk pada Rompin. Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua. Nak bagi yang Tidak, saya bagi saya. Datuk Yang di-Pertua, on behalf of Pakatan Rakyat dengan izin, we would like to welcome cakap Melayu, ada translator Yang Hormat. From Australia who are here to witness the debate on GST
which was presented by UMNO and Barisan Nasional, who gained only 46% of popular votes in the last election. And now, we are going to share with you what happened in Australia. And we are telling our UMNO members, stop from implementing GST. The official welcome tu yang saya baca tadi, Ahmad. Ya. Terima kasih. Mohon penjelasan. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Rompin. Bagilah. This is our former ambassador to the United States. Sila. Terima kasih. Terima kasih apa ni Datuk Speaker. Since dengan izin the House, not just any specific party in the House, welcome Australia, and let us all dengan izin give a big hand for Australia for helping us out. And your Prime Minister and your people, we just got back. I just got back from Perth too. So we were really very excited. Not just the government, but people of Australia is behind us helping Malaysia. Yeah. On behalf of the Dewan House, I would like to thank you, senators and the whole representative from the House. So don't get involved with this petty politics that was done by Gombak. Again, Bagilah jelasan. No. Ya, sekali lagi, Ahmad. No. Datuk Speaker. Yang message Saya bagi peluang. welcoming message yang rasmi itu yang saya baca tadi, Ahmad. Ya. Buat reference to Australia. Saya minta jelasan. Dia salah guna floor saya. Dia salah guna. Okey, dah saya tak bagi. Bagilah. Because Balik GST lah. kita ada berapa Datuk Seri Yang Ketua. we have a majority of Gimana Presiden takut ke? Orang yang ramping ni. Yeah, thank you. Australia, thank you very much. They still can govern in Australia. But this is the first time Australia Ahmad secured And we only have 46% of popular vote. Yeah. Yang Muhammad. And we, the opposition here, we secured 50% of Speaker. Gombak, please. Ada yang Muhammad. Australia terlibat dalam kes GST ni, Muhammad. Ya. Siapa yang libatkan mereka, yang Muhammad? Okay, terima kasih. And also, Speaker, Datuk, we have Datuk recognized the contribution of Australia. Sit down, but please. his This is my leader floor. of the party This is my criticized floor. their own government. Rompin, boleh duduk lah Rompin. Duduk. Tak payah nak, dah lama tu duduk. Ya, masa berjalan, ya Muhammad. Okey, Masa berjalan. Datuk Yang Pertua, saya teruskan dengan perbahasan saya. You are almost Perkara yang insulting the terakhir. Australian. That's what you guys do now. Bagilah, saya belum. I have the floor. Dengan izin. Datuk Yang Pertua, perkara yang ketiga. Nak bagi jalan, ya Muhammad. Gombak, nak bagi Rompin. Gombak. Rompin, Gombak tak bagi jalan, ya Muhammad. Ala PKR. This is what you talk. When the opposition of Malaysia talking about democracy, you see what kind of democracy that they are showing here. You bring this message to Australia. The opposition of Malaysia talking about democracy. Ya, They don't Gombak. practice democracy. Please behave. Okey. Tuan order. Who's having the Indra floor, Tuan Mahkota, Ketua? Muhammad. Ya. Who's having the floor, Tuan Ketua? Gombak, ya. Ya. I've been telling him, he's having the floor. Everybody knows that, ya. Thank you, Indra Mahkota. This is my floor. Okay. Titi Wangsa bangun, ya Muhammad. Datuk Yang Pertua, perkara yang ketiga, ya, yang saya nak cadangkan. Bagaimana kita boleh jana pendapatan negara? Tak perlu GST. We don't need to implement GST in Malaysia. What we need to do Kenapa orang putih dah? yang Pertua. Okay. Dia takutlah tu. You know, they are so scared. They are so scared. They do not want Australian friends to learn what was debated in Parliament. Nak minta mantul Australia lah. Balik jualan Presiden. Tak payahlah macam ni, ada yang Muhammad. Tak banyak cakap. Tak payahlah macam ni, Muhammad. Kita ada tamu yang Muhammad, tak payah macam ni. Gombak tak boleh dengar penjelasan saya nak beri penghargaan pada Gombak. Tak ada. Datuk Yang Pertua, Duduk. kawan-kawan daripada Australia. Tak payah libatkan mereka, ya Muhammad. Tak payah Dia libatkan Australia. faham bahasa Gombak. bagi Dia tak saya faham bahasa Baling. Dia tak faham. Kalau Baling cakap, dia tak faham. Okey? Jadi duduklah Baling. Baling, Kulim Bandar Baru, dia tak faham. Dia Ya Muhammad, cuma ya Muhammad. Tak payah libatkan mereka, ya Muhammad.
Dan sekali lagi, tak payah cakap orang putih. Kita ada translator dekat sana, dengan dia orang boleh faham tu. So you don't allow me to speak in English? Nah. Okay, thank you. So I will converse in bahasa Malaysia. Oh ya. Okay, thank you. Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, akhirnya ya, macam mana kita nak dapat pendapatan tambahan? Ya, buat tender terbuka. Buat tender terbuka. Biar ada menggunakan prinsip value for money. Rumah. Open tender. Sekejap, saya nak habiskan ni dulu. Rumah. Saya bagi contoh. Satu. Saya bagi contoh. Sikit dah. Satu soalan. Saya bagi contoh. Sebagai contoh, bila kerajaan anugerahkan jalur lebar 4G kepada 8 syarikat. Salah satu syarikat yang mendapat ini namanya Tan Sri Syed Mokhtar. For your information, Tan Sri Syed Mokhtar is the crony of UMNO and Barisan Nasional. Yang Mat. Cukuplah yang tu, Yang Mat. Tanpa tender terbuka, Syed Mokhtar mendapat secara percuma lesen 4G 40 MHz, dan syarikat-syarikat yang lain mendapat Maxis, U-Mobile, Redtone, YTL, again another crony of UMNO and Barisan Nasional, Packet One Networks, Sdn Bhd. Semua ini mendapat 20 MHz sahaja. Persoalannya, saya nak tanya dengan UMNO dan Barisan Nasional, mengapa tidak ada open tender? Look what they practice in Australia, in United Kingdom. They go for open tender. Baru kerajaan dapat pendapatan. Nak bagi jalan Yang Mat. Tanjung Karang nak cerita pasal udang ataupun 4G? Saya sedang bahas tentang 4G. Saya tak tahu bahas pasal udang. Ya, nak bagi jalan Yang Mat. Tak bagi jalan. Gombak tak bagi jalan. Gombak ketua. Duduklah ya. Gombak, kalau macam ni standard, saya kalah lah timbalan presiden. Timbalan presiden. Duduk. Saya habiskan dulu. Yang Mat. Speaker bagi ruling. Gombak tak bagi jalan Yang Mat. Patut lah nak orang lawan timbalan presiden. Gombak tak layak. Gombak Speaker bagi ruling. Speaker bagi ruling. Bagi tampen dia. Bagi. Orang Australia nak politik. Malulah tengok Gombak. Saya nak habiskan. Ya, cukuplah Yang Mat. Datuk Yang di-Pertua. Saya nak rumus. Saya jawab politik. Tapi ada 3 lagi. Gombak janganlah takut dah. Bagi lawan. Awak depan timbalan presiden. Ini hampir non politik. Okay, this is speaker. This is president. Ya. Yang Mat. Ada yang Muhammad yang lain duduk Yang Mat. Ikut politik. Ada partai. Ikut partai. Kita ini di negeri. Speaker ini membuat masa dewan. Speaker please control. Ada yang Muhammad. Kita nak tolong. Speaker. Hai Muhammad. Kenapa tiba-tiba macam ni Muhammad? Cukuplah ya. Yang lain tu duduklah Yang Mat. Duduklah Yang Mat ya, duduk. Yang Muhammad. Tuan Yang Pertua. Ya, habiskan Muhammad. Masa dah masuk lebih dah. Akhirnya, Pukul 9 dah berucap. syarikat TM baru bagi ini. Nanti dulu. Tak bagi jalan Yang Muhammad. Nak tolong Gombak. Gombak presiden. Boleh. Politik. Okey. Bagi Nanti tak? Saya tak perlu pertolongan UMNO. Dulu. Duduk. Bagilah jawab. Ali Muhammad duduk Yang Mat. Ya, Gombak tak bagi jalan Yang Muhammad duduklah ya, duduk.
Jawab dah. Ya, Terima ya. speaker. Ya, duduk Jawab lepas. yang Tak bagi jalan yang Muhammad. Fakta bohong. Ya Muhammad, lepas ni biar dia ucap. Bagi peluang. Ya, lepas ni. Ya, habiskan. belum, saya nak habis. Terima kasih. Duduk lah yang Muhammad. Saya anggap balik Gombak ni orang terpelajar. Nantilah, Sama-sama boleh belum bincang. Tapi hari ini dia Belum Sebab apa Australia Sampai boleh mana-mana. Datuk ni Bapak, betul. duduk semua yang Muhammad. malulah. Dia takut saya nak Selama cakap ni yang dia benar. nampak Itu dia takut. Dia takut Gambar. saya nak bagi kebenaran. Itu UMNO takut. Pergi balik kempen lah. UMNO Balik takut kempen. dengan Pergi balik kempen. Selamat. bagi ini. Penakut janganlah. Syarikat Telekom. Ini syarikat Telekom. Pergi Ya, balik habiskan yang kempen mana. lah. Ya, Sembilan presiden. syarikat- Tak ada standard syarikat- jadi sembilan presiden. Elok dah lawan. Okey. Elok dah Ya, ya. lawan. Penakut. Ya, habiskan, Cakap habiskan, mana awak, orang nak habiskan. jawab tak bagi jalan. Apa punya standard ni? Buat malu je lah. Kalau nak berucap Sabarlah susah Muhammad, sabar duduk lah orang. ya. Jangan nak jolok sarang tebuan. Inilah Jangan cuba jolok sarang tebuan. nak jadi menteri tak dapat. Betul. Dia meroyan. Tak apa. Tak, saya nak Dia meroyan. pastikan sembilan presiden. Ya, Di mana Gombak? Duduk lah yang Muhammad. Ya, Okey. Gombak. Gombak, habiskan yang Gombak. Datuk ni Mau buat betul. tuduhan tapi tak Baru bagi ini, jalan. Ya. Syarikat Telekom membeli 57% kepentingan equity dalam paket 1 dengan harga 300. Allah. Masa yang Muhammad habis yang Muhammad. Saya bagi tahu Tan Sri. 357 juta ringgit. Saya bagi tahu Tan Sri masa yang Muhammad habis. Ya. 357 juta ringgit. Kalau Telekom Malaysia bayar 350 juta ringgit, ya, speaker, kalau Telekom Malaysia membayar 350 juta ringgit untuk dapat 57% equity dalam paket 1. Lesen masih paket 1 pegang. Tapi dia beli equity dah kena bayar 350 juta ringgit. Mengapa MCMC tak beri lesen ini terus kepada Telekom? Mengapa kena beri kepada syarikat swasta, kroni UMNO yang sekarang jual balik kepada kerajaan dengan 350 juta ringgit? Maknanya wang ini sudah beralih ke tangan pihak swasta dan terlepas pendapatan untuk kerajaan. Sebab itu saya cadangkan supaya perkara ini dihentikan. Kalau 57% kena bayar 350 juta ringgit. Apa kata kalau Telekom beli 100% equity dalam paket 1? Dia kena bayar 614 juta ringgit. Itu baru satu lesen. Gombak bagi saya. Kalau kita ada 8 lesen, Telekom beli semua 8 lesen, Telekom kena bayar 4.9 bilion ringgit. Ini satu kehilangan besar kepada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu, Tan Sri yang dipertua, saya mahu membawa usul khas dalam parlimen ini. Sebelum bagi usul, saya dah sokong usul tu. Hukumnya Saya nak sokong usul. wajib tolak rang undang-undang GST yang dibentangkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kerana ini satu undang-undang yang zalim, yang menekan rakyat yang terbanyak, memberikan peluang yang luas kepada kroni-kroni Gombak, UMNO janganlah cakap yang politik. mau untuk Gombak, ratusan juta ringgit. Gombak, jangan cakap Lawan, politik. tetap lawan. Duduk. Menurut nota di depan saya ini ada lagi dua yang berhormat yang boleh